Jalan lu. Ada. Jalan lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudari, sahabat sahabiah, muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam ni kita cuba untuk bincangkan berkenaan dengan tajuk faraid. Dan tajuk faraid ni sebenarnya dia panjang, dia terpulang kepada kesanggupan kita untuk pergi sampai ke tahap mana, kan? Tapi untuk malam ni sebagai percubaan kita tengok bagaimana kemungkinan apa keperluan kita selepas ini. Jadi saya akan perkenalkan dahulu tentang tajuk faraid ini dalam beberapa sudut yang berkaitan. Baik, yang pertamanya sidang hadirin mukminin, dan saya percaya ramai di kalangan kita ada nota yang telah saya buat itu, saya susun. Baik, yang pertama ni bila sebut faraid, apa yang dimaksudkan sebagai faraid? Faraid ini dalam masyarakat kita mudahnya kita kata pembahagian harta pusaka. Dan faraid itu adalah pembahagian harta pusaka. Tapi kalau kita lihat dari segi bahasanya, fil lughatil arabiyyah, dalam bahasa Arab itu faraid, dari segi bahasa maksud dia ialah ketetapan. Dia ada banyak maksud. Dia ada banyak maksud. Yang pertamanya ketetapan, kita menetapkan sesuatu perkara, penentuan, kan, memastikan ataupun pemastian, menghalalkan ataupun mewajibkan. Jadi ini dari segi bahasanya maksud itu memang ada kaitan lah. Bila kita bercakap tentang faraid, kita bercakap tentang penentuan pembahagian harta pusaka, kan? Kita bercakap tentang bagaimana kita tetapkan panggu masing-masing. Setiap orang ada berapa bahagian, kan? Dan sebagainya. Jadi itu yang ditakrifkan sebagai faraid dari segi bahasa. Baik, muka surat yang kedua itu, kalau tuan-tuan tengok muka surat yang kedua, fil istilah. Tapi dari segi istilah syaraknya, yang dikatakan faraid adalah pembahagian harta seorang Islam yang telah meninggal dunia, sama ada beliau meninggalkan wasiat ataupun tidak meninggalkan wasiat sebelum kematian dia. Maka harta peninggalannya akan dibahagikan kepada ahli waris dia, kan? Kepada ahli waris dia. Siapa yang ikut kuliah saya selalu sebut waris ni yang kita senang nak ingat sebab dia panjang, tapi yang senang nak ingat yang mula-mula sekali 5 tu. Kita nak start bercakap tentang waris siapa dia, kita start hak 5 dulu. Iaitu siapa dia? Ayah kita, ibu kita, pasangan kita, anak lelaki kita dan anak perempuan. Lepas tu hak cerita lepas tu dia akan ada dia punya penjelasan, kan, datuk, nenek, cucu, cicit, apa semua tu, dan itu dia ada cerita dia. Tapi bila kita bercakap tentang waris, mula-mula sekali hak 5 tu, kan, mula-mula sekali hak 5 tu. Baik, jadi kalau tuan-tuan tengok dalam istilah syarak ni, yang kata faraid ini ialah pembahagian harta.
seorang Islam yang telah meninggal dunia. Jadi cerita faraid ni dia akan timbul bila berlakunya kematian. Baik, sebelum berlaku kematian dia tak timbul cerita faraid. Dia ada cerita lain. Contohnya yang biasa dalam masyarakat kita, antaranya hibah. Kita buat hibah ataupun deed of gift. Kan, hibah ni bahasa Melayu mudahnya kita bagi, ya, hadiah kita bagi. Kan, sama ada hibah itu daripada satu individu kepada satu institusi, sekolah, madrasah dan sebagainya, ataupun daripada individu kepada individu. Kan, individu kepada individu, contohnya daripada ibu kepada anak dia. Kan, dia nak bagi tanah dekat anak dia. Kan, ataupun daripada individu kepada individu yang tak ada kaitan hubungan kekeluargaan. Satu individu, kan, katalah tuan-tuan suka sangat kat saya, tuan-tuan nak bagi kat saya. Kan, sebagai contoh. Boleh, kan? Boleh. Cuma tuan-tuan lah tak mau bagi kat saya. Kan? Boleh. Jadi tuan-tuan kenal ada satu orang, tuan-tuan suka sungguh kat dia, jasa dia apa semua, tuan-tuan nak bagi. Dia tak ada hubungan keluarga apa pun. Boleh, kan? Ataupun satu institusi jauh daripada tempat kita nak bagi pun boleh. Jadi itu yang dipanggil sebagai hibah. Kan? Hibah ni maksudnya ialah kita bagi saja. Kan? Kita bagi saja. Satu lagi dalam masyarakat kita dia panggil hibah amanah. Kan? Hibah amanah. Hibah amanah ni dia melibatkan dua instrumen, dua tool. Satunya tool yang dipanggil sebagai hibah, satu lagi amanah. Kan? Amanah ni kita guna instrumen macam deed of trust. Kita guna deed of trust. Mana hibah kita bagi katalah satu tanah kepada anak kita ataupun kepada satu orang. Lepas tu dia mengamanahkan tanah tu kepada kita. Faham kan? Katalah ni rumah kita, kan? Kita bagi dekat anak kita. Tapi masa kita bagi ke anak kita tu, kita tak percaya kat dia. Lagi dia jual lah apa semua, kan. Bukan boleh kira budak-budak sekarang ni, kan, dia duduk nampak superbike. Kan, dia duduk nampak kereta ni kereta apa X50 apa keluar ni, kan. Dia duduk nampak yang tu dia jual dengan ayah dia tak ada rumah dah. Jadi ini antara masalah dia. Kalau kita bagi terus, maka dalam amalan kita sekarang, dalam praktis kita ada hibah amanah. Bila hibah amanah, kita bagi tanah tu kepada anak kita bagi balik kepada kita dengan trust, dengan amanah. Setiap negeri amalan dia berbeza. Pejabat tanah, land office antara satu negeri dengan satu negeri di Malaysia ni, amalan dia tu ada yang sama, ada yang tak sama. Jadi kalau di Pulau Pinang kita ni, kalau kita buat hibah amanah, hibah amanah, maka dalam geran tu nanti, tuan-tuan tengok geran tu, nama tuan-tuan, kan, nama tuan-tuan sebagai pemilik, sebagai owner. Nanti bila keluar geran baru, bila kita buat hibah amanah, bila kita buat geran baru, keluar geran baru tu masih nama tuan-tuan, bukan nama anak kita, nama tuan-tuan. Cuma kat tepi tu dalam kurungan dia kata pemegang amanah. Itu je beza dia. Sebagai pemegang amanah. Pemegang amanah kepada siapa? Nak kena check rekod di land office, di pejabat tanah. Di pejabat office kita dah filekan, kita dah daftarkan dokumen yang terlibat. Jadi sebab itu dalam praktis sekarang, amalan sekarang, dia ada hibah, dia ada hibah amanah. Jadi itu semua benda yang berlaku sebelum kematian. Baik. Jadi yang kata faraid ni, tuan-tuan, ialah pembahagian harta seorang Islam yang telah meninggal dunia, sama ada dia meninggalkan wasiat ataupun tidak sebelum kematian. Baik. Di dalam amalan kita sekarang di Malaysia, khususnya di Malaysia, orang yang mati berwasiat dengan orang yang mati tidak berwasiat, dia ada sikit beza. Contoh, bila kita meninggal dunia, kan, bila kita meninggal dunia, kita ada harta. Ni tuan-tuan ni semua orang kaya-kaya belaka ni, tanah berapa relung ada ni, kan? Saya tak apalah, harta tak ada. Ni orang kaya-kaya ada bendang lah apa semua, kebun durian kat balik pulau, kan, macam-macam lah. Banyak harta, dengan superbike lagi, dengan kereta mewah, Rolls Royce,
atau kena tangkap bahawa ni tak tahulah macam mana apa cerita kan. Jadi harta kita banyak, keretanya, superbike, kebun durian apa semua kan. Jadi bila kita ada harta tu, bila kita mati, siapa nak uruskan tu? Siapa nak uruskan? Bila kita ada wasiat, kita kata siapa yang uruskan? Katalah anak kita hak sulung sebagai contoh kan. Kita dah bagi wasiat dah, gini-gini apa semua kita dah bagi wasiat. Maka nanti lawyer ke siapa ke, dia akan pergi ke mahkamah tinggi, dia akan buat grant probate. Dia akan buat grant probate. Grant probate ni untuk kematian yang ada wasiat. Bagi kematian yang tidak ada wasiat, kita akan buat letter of administration, LA dia panggil kan, letter of administration di civil high court. Kita tak buat di syariah high court, kita tak buat di mahkamah tinggi syariah, tapi kita buat di mahkamah tinggi civil. Jadi siapa yang ada wasiat, dia akan buat grant probate. Siapa yang tak ada wasiat, dia akan buat LA, letter of administration kan, surat pentadbiran kan, surat kuasa pentadbiran. Jadi itu kita cakap ni dari segi amalan lah. Sebab kes kematian yang ada wasiat, yang tak ada wasiat ni dia macam-macam timbul masalah. Kadang-kadang orang kita bila dia mati, dia kata tak boleh ni, nak kena buat wasiat kan. Dia kata nak kena buat wasiat, tapi dia buat wasiat dengan peguam yang tidak ada pengetahuan tentang undang-undang syariah. Maka dia buat wasiat ikut suka dia je, dia tak ikut ketetapan yang telah dibuat dalam agama tentang masalah had 1/3 kan, la wasiyah liwarithin, tak boleh bagi wasiat kepada waris. Kalau nak bagi wasiat kepada waris, syarat dia macam mana, apa semua kan. Jadi ada setengah orang dia consult peguam, lawyer yang dia nampak pejabat dia besar kan. Bagi dia bila lawyer ada pejabat besar, kereta mewah, dia pandai orang kita lagu tu kan. Tapi dia tak tahu bahawa lawyer itu mungkin kepakaran dia hanya dalam bidang tertentu. Jadi dia mungkin tak ada kemahiran dalam bidang yang berkaitan. Jadi kita kena pastikan bahawa kalau kita nak buat wasiat, kita pergi jumpa dengan pihak yang ada otoriti dalam bidang tu. Tak kiralah peguam ke siapa ke kan. Bila kita nak buat wasiat, kita jumpa dengan orang yang kita yakin, yang proven, terbukti dia memang berkemahiran dalam bidang berkenaan. Baik. Kemudian satu lagi tu untuk kena tahu, dalam amalan kita sekarang, pembahagian harta pusaka ni dia ada 3 institusi. Dia ada 3 institusi. Yang ni kita kena bincang dalam kuliah kita yang akan datang, sebab dia punya technical tu kita nak kena tunjuk satu-satu kan. Malam ni hanya basic dulu. Malam ni hanya saya nak perkenalkan dulu beberapa perkara yang basic supaya tuan-tuan nampak cerita tu. Dalam negara kita kan, bila kita bercakap tentang pembahagian harta pusaka, ada 3 institusi yang tuan-tuan kena tahu. Nombor 1, amanah raya. Ini nombor 1, amanah raya. Nombor 2 adalah mahkamah tinggi sivil kan, mahkamah tinggi sivil. Nombor 3 ialah pejabat pesaka kecil, yang orang kita duduk pergi land office tu, pejabat tanah tu, itu pejabat pesaka kecil. Tuan-tuan tengoklah pejabat dia dekat mana kan, land office ke apa semua tu, tuan-tuan pergi tengoklah. Mungkin setiap tempat tu dia ada persamaan, mungkin ada setengah tempat dia beza, dia bangunan lain dan sebagainya. Nanti tuan-tuan pergi boleh cek sendirilah pejabat pesaka kecil di tempat tuan-tuan berada, di tempat yang di bangunan mana, di tempat apa. Baik. Bila kita bercakap tentang faraid, pembahagian harta pusaka, dalam istilah syarak tu, muka surat 2 tu kalau tuan-tuan tengok, dalam istilah syarak tu dia kata harta yang dibahagikan kepada ahli waris adalah baki harta yang ditinggalkan selepas ditolak. Dia kena tolak dulu kan. Apa dia? Pengurusan jenazah, hutang si mati dan wasiat yang dibenarkan oleh syarak, yakni tidak lebih 1/3 daripada jumlah harta. Baik. Yang bawah tu turutan penyelesaian sebelum faraid. Jadi sebelum kita buat faraid, kita kena selesaikan benda ni dulu. Para ulama dah bahas panjang lebar dah tentang masalah faraid ni. Faraid ni yang last sekali. Faraid ni yang last sekali. Nak kena selesai yang ni dulu. Orang kita dah faraid nombor 1 kan. Hak lain kemudian, hak lain tu kemudian. Tak, dia bukan macam tu. Nombor 1 hak ni dulu, penyelesaian dulu. Kalau ada baki, barulah kita faraidkan harta tu. Habis tu ustaz, kalau tak ada baki,
Tak ada. Kalau tak ada bagi, tak ada. Sebab tu orang kita dalam kepala dia faraid dulu, hak lain kita bincang kemudian. Itu salah. Itu tak betul. Jadi apa dia? Nombor satu yang kita nak kena selesaikan adalah perbelanjaan pengurusan jenazah si mati. Kan? Perbelanjaan pengurusan jenazah si mati. Yang ni dalam masyarakat kita ni ada dua keadaan lah sekurang-kurangnya. Nombor satu, dia sendiri terpaksa keluarkan duit dia. Kan, dia sendiri kena keluarkan duit dia. Kalau dia Pulau Pinang kita ni hak standardnya dalam 1,500, paling mahal 2,000 lah, 1,000 lebih macam tu kan. Di tempat tuan-tuan berapa? Lebih kurang lah 1,000 lebih kan. Okay, macam tu lah. Setengah tempat 1,500 kan. Setengah tempat paling mahal pun 2,000. Ke ada package 10,000 VVIP punya. Kan. Ni package VVIP ni kan, dengan pasang lagu apa kan, daripada rumah nak pergi ke kubur. Saya masa di England tuan-tuan, saya diuruskan apa ni orang tua kan yang nak meninggal dunia. Jadi kita nak kena pilihkan package. Dia orang ni orang Kristian tapi Kristian pada nama lah. Kristian pada nama. Jadi dia akan pilih package paling murah berapa, paling mahal berapa kan. Nak naik kereta apa, pergi kubur tu. Dari rumah nak pergi kubur naik kereta apa. Dia adalah Mercedes-nya. Tuan-tuan boleh pilih. Kita kat sini van apa? Adalah van hot exhaust kedek-kedek tu kan. Tapi setengah-setengah tempat dia memang ada package yang macam tu. Baik, tak apalah. Tapi yang nombor satu di tempat kita ialah kita terpaksa keluarkan belanja sendiri. Baik, setengah tempat dia sediakan khairat. Kan, khairat kematian. Kita bayar RM20 setahun, RM50 setahun, tengoklah bergantung kepada surau ataupun qaryah masjid masing-masing. Itu kadar yang ditetapkan. Jadi kalau dah ada khairat kematian, bila berlaku kematian kita tak perlu keluar belanja apa-apa dah. Daripada duit khairat itulah kadar bayaran itu telah ditetapkan mengikut keadaan setempat. Mengikut keadaan setempat. Baik, cuma saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan, sebelum kita bercakap tentang perbelanjaan pengurusan jenazah si mati ni, para ulama membincangkan berkenaan dengan transaction yang dibuat oleh si mati yang belum sempat dihabiskan oleh si mati. Sehingga kan sebahagian ulama Syafi'iyah mengatakan bahawa yang perlu diutamakan nombor satu ialah menyelesaikan hak yang berkaitan dengan barang-barang si mati yang belum sempat si mati selesaikan. Contoh apa dia? Contoh katalah si ayah dia ada tanah. Dia nak bagi tanah dia dekat anak dia hak seorang ni, nombor satu. Tanah nombor dua, anak dia nombor dua. Tanah nombor tiga, anak nombor tiga. Sebagai contoh, ayah atau ibu dia nak bagi ke anak dia. Dia pun sign surat. Sign surat yang kita panggil tadi hibah tadi lah. Kita panggil hibah ataupun tuan-tuan buat cara hibah amanah, tak apa. Dah buat apa semua kan, dah segi dokumen dah sign, ada saksi apa semua kan, dah stamp apa, stamping apa semua, tak sempat tukar nama kan, tak sempat tukar nama secara sempurna di pejabat tanah. Dari segi perjanjian tu dah ada dah kan, ayah bagi ke anak, anak terima, dah sign dah apa semua. Geran pun anak dah buat, dah proses dah, cuma tak sempat selesai tukar nama di pejabat tanah. Tuan nampak kan? Baik, maka sebahagian ulama mengatakan bahawa hendaklah dilengkapkan transaction itu. Nampak tak? Hendaklah dilengkapkan transaction itu. Itu antara benda yang diutamakan nombor satu. Sebahagiannya berpendapat macam tu. Tapi yang tu tak apa, nanti kita ada masa kita akan bincang lebih panjang lebar. Yang kedua, katalah si mati tadi masa dia hidup dia beli barang. Dia beli barang. Dia habaq kat token itu, token nanti sekali apa ni, saya sampai rumah saya bank in. Saya bank in. Dia ambil beras apa semua dalam 100-200 ringgit, sampai rumah mati. Mati. Maka itu antara barangan yang perlu diutamakan. Yang perlu diutamakan, sama ada ahli waris bayar duit tu yang dia berhutang dengan token kedai tadi, ataupun pulangkan balik barang hak dia beli yang dia tak sempat nak bayar. Itu bergantung kepada perbincangan antara pihak yang si mati berurusan masa dia hidup. Dia gadai ke apa ke, nak kena settle benda-benda yang tak sempat dia nak lengkapkan, yang dia tak sempat nak selesaikan.
Baik, maka barulah masuk kepada perbelanjaan pengurusan jenazah si mati. Dapat tak? Boleh dah? Boleh lah? Okey, cantik. Masuk kepada perbelanjaan pengurusan jenazah si mati. Okey, betul ya? Okey. Perbelanjaan pengurusan jenazah si mati. Baik, yang kedua kan zakat. Zakat. Benda hak kita tak tahulah. Moga-moga Allah Ta'ala ampun dalam perkara yang kita tidak ada pengetahuan. Tapi jikalau anak ataupun waris yang terlibat, dia mengetahui bahawa si mati ni, ayah dia ke mak dia ke anak dia ke siapa, dia tahu ada zakat yang dia belum bayar, maka wajib dia selesaikan zakat dulu sebelum nak cerita pasal faraid. Baik, lepas tu fidyah puasa. Baik, selesaikan yang tu dulu kan. Lepas tu yang keempatnya hutang kan, dengan orang dan sebagainya. Yang ni pun nak kena bincang. Baik, para ulama berbeza pendapat yang mana didahulukan, antara hutang dengan Allah Ta'ala atau hutang dengan manusia. Yang mana perlu didahulukan dahulu? Contoh zakat, kita kata zakat adalah hutang dengan Allah Ta'ala. Fidyah, bahasa mudahnya hutang dengan Allah Ta'ala kan. Lepas tu loan kereta kan, loan rumah, personal loan. Tengok selit gaji tak ada lah. Kan? Pasal apa? Potong. Loan macam-macam loan tu ada. Kan? Bila submit nak buat loan apa dah kena reject dah. Pasal apa? Banyak sangat loan. Sampai setengah-setengah pejabat tu nak kena tolong staff dia. Pasal loan banyak sangat. Bos pening kepala tengok anak buah buat loan banyak sangat. Kita hidup ni tuan-tuan kena berpada setakat mana kemampuan kita. Jangan terikut sangat dengan luxury lifestyle kan, nak hidup mewah tak payahlah. Kita hidup berpada dengan apa yang sesuai dengan kemampuan kita. Baik, loan ni untuk pengetahuan tuan-tuan, sebahagian insurans ataupun takaful. Apa beza insurans dan takaful kita kena tangguh cerita pada slot lain. Tapi sesiapa yang ada takaful khususnya, dan takaful dia tadi cover kalau dia mati, maka dia akan cover installment hak bayar bulan-bulan tu. Itu paling cantik. Nanti tuan-tuan balik cek dekat rumah kan, ada ke ustaz? Saya pun tak tahu. Balik cek tengok kan. Tuan-tuan ambil insurans dengan siapa, takaful dengan siapa, cek rumah tuan-tuan. Tuan-tuan kena cek apa ni, takaful apa, takaful tu dia cover apa, setakat mana yang dia cover. Kalau mati cover tak, bila kita mati baki bayaran hutang tu masih dia akan cover ke tidak. Apa ni, kereta kita dan sebagainya, personal loan, kita nak kena tahu benda-benda yang macam tu. Kita kena tahu. Baik, maka sesiapa yang ada hutang dan hutang dia tadi di cover oleh dibereskan oleh takaful, maka yang tu tak ada masalah lah. Yang tu tak ada masalah. Yang kita bercakap ni hutang jikalau dia tidak dibereskan oleh takaful. Maknanya bila dia mati hutang tetap ada. Contoh katalah tuan-tuan buat hire purchase agreement kan, beli kereta. Kita orang Melayu kita sebut beli kereta lah, tapi dari segi kontrak sebenarnya bukan beli, bukan jual beli tu. Dari segi kontrak, dari segi kontrak dia adalah sewa beli kan, hire purchase agreement, ataupun dalam Islamic banking dia panggil sebagai aitab, al-ijarah thummal bai' kan. Al-ijarah tu hire, sewa dulu, kita bayar bulan-bulan 500 kan. Al-ijarah thumma, itu bahasa Arab, thumma kemudian, sewa kemudian bai'. Bai' tu beli, al-ijarah thummal bai', sebab tu aitab dia panggil. Jadi kita sewa dulu bayar 500 last sekali bila dah habis 9 tahun ni tu buat loan pula. Berapa tahun? Setahun je kereta. Ada 9, kalau ada 10 kan. Kita go for maximum kan. Buat apa bayar mahal-mahal kan, bayar paling sikit. Last sekali 450 contohnya. Last 450, akhir sekali barulah kereta tu jadi milik kita. Habis tu sebelum tu sewa saja, bukan kereta tuan-tuan pun. Oh ni kereta saya ni. Memanglah bahasa bercakap kereta saya. Bahasa bercakap kereta saya. Bahasa kontrak bukan kereta tuan-tuan. Kan? Hak kepala singa, hak kepala apa-apa tu.
Hak tu owner dia kan. Dia tuntut tuan-tuan tak boleh sedap-sedap kata tu kereta saya. Betul lah, bahasa bercakapnya kereta kita. Yang tu pun kita akan bincang nanti tentang faraid yang berkaitan dengan kenderaan. Itu pun dia ada isu dia. Dia bukan straightforward. Ada benda yang straightforward, ada benda yang complicated yang kita nak kena perjelaskan kepada sahabat-sahabat semua. Baik, yang kelima itu adalah ada. Ni ada orang sabotaj ni. Tak apalah. Yang kelima menunaikan amanah kan. Yang kelima menunaikan amanah dan wasiat dia. Selama mana amanah dia itu, wasiat dia itu tidak bertentangan dengan hukum syarak. Selama mana tak bertentangan dengan hukum syarak, wajib kita tunaikan. Hak mana bertentangan dengan hukum syarak, yang tu tak wajib kita tunaikan. Dah dekat pukul 8 dah. Baik. Dia macam ni tuan-tuan. Contoh, katalah ayah kita meninggal dunia. Kan, dia bagi wasiat, rumah ni tak boleh jual. Kan? Rumah ni tak boleh jual. Kan? Lepas tu Abang Long Hang tu, jangan bagi dia masuk rumah ni. Aku takkan redha dia masuk rumah ni. Kalau dia masuk rumah ni, aku bangkit daripada kubur aku cari dah. Contohnya, dia punya benci dekat salah seorang anak dia. Maka yang tu tak wajib kita tunaikan. Sebab itu mengundang kepada permusuhan. Islam suruh kita damaikan. Jadi kita kena tengoklah wasiat dia tadi sesuai atau tidak sesuai dengan hukum syarak. Jadi bukan semua wasiat kita wajib tunaikan, kan? Contohnya ayah kita Said, dia kata dekat kita adik-beradik ni, adik hang tu, adik hampa tu, hak last tu belum kahwin lagi, hak perempuan tu kan, jangan bagi dia kahwin kecuali dia kahwin dengan Said. Dia kata lagu tu kan. Adik kita ni Syarifah, dah Said Syarifah, dia bagi wasiat jangan bagi dia kahwin kecuali dengan Said juga. Yang tu tak wajib kita tunaikan sebab bertentangan dengan hukum syarak, kan? Jadi kita nak kahwin dengan siapa, kahwinlah. Selagi mana dibenarkan oleh hukum syarak, kita boleh kahwin. Cukup syarat apa semua, faddal, kan? Kahwinlah. Jangan kita larang anak kita tak boleh kahwin dengan orang Terengganu. Kan? Aku mati ni, perhati tengok. Siapa kahwin orang Terengganu, aku tak rela, dia kata. Dalam kubur aku takkan duduk senang dalam kubur kalau kahwin orang Terengganu. Pasal apa? Sebab dia zaman muda-muda tu dia bergaduh dengan girlfriend dia. Girlfriend dia orang Terengganu. Dia berdendam sampai lah. Sampai umur 70 berdendam lagi dengan orang Terengganu. Contohnya. Jadi wasiat yang macam tu tak wajib kita tunaikan. Jadi kena tengoklah, bukan semua, kan? Bukan semua. Baik, keutamaan pembahagian. Muka surat yang ketiga tu, kalau tuan-tuan tengok, keutamaan pembahagian. Baik, waris ni, dari pembahagian faraid, semakin jauh kedudukan ahli waris dengan si mati, maka semakin sukar untuk dia mendapat bahagian harta pusaka melalui hukum faraid. Makin jauh dia, anak, daripada anak cucu, kan? Dia makin jauh. Maka semakin jauh yang tu, maka semakin sukar, semakin banyak halangan, hijab, ada tabir penghalang tengah-tengah tu untuk dia dapat harta pusaka melalui pembahagian mengikut faraid. Pasal apa? Sebab dia kata ini kerana pembahagian harta pusaka mengikut hukum faraid akan mendahulukan ahli waris yang mempunyai hubungan darah yang paling rapat dengan si mati. Sebab yang didahulukan ialah dari segi hubungan darah. Siapa yang paling rapat? Sebab tu anak angkat rapat macam mana pun boleh tak faraid harta pusaka? Tak boleh, kan? Dari segi faraid tak boleh. Anak susuan boleh ke tak boleh? Ada hangguk? Tak boleh, kan? Tak boleh. Harta pusaka ni untuk darah daging sahaja. Susuan tu darah daging lah juga, tapi dah daging dalam bentuk yang macam tu. Dia kena anak kandung sebagai contoh, kan? Anak yang tidak kita kandung tak boleh. Anak angkat tak boleh. Anak luar nikah tak boleh. Tapi kalau perempuan tu dia melahirkan anak dia, kan, anak dia boleh lah. Tapi kalau yang si lelaki, dia berzina, na'udzubillah, dia berzina, lahir anak itu anak luar nikah, maka tak boleh dibankan kepada si ayah. Tak boleh ban kepada si ayah, dan dia tak boleh mewarisi, tak boleh terima harta pusaka ayah dia walaupun nama ayah biologi, ya, walaupun nama ayah biologi, tapi dia tak boleh terima. Cuma kalau tuan-tuan perhatikan mahkamah syariah,
tuan-tuan kena ingat, setiap kes akan diteliti berdasarkan case by case. Dia tak semestinya sama. Setengah-setengah mahkamah syariah dia benarkan, dibankan kepada ayah biologi. Mana berzina tak cukup 6 bulan, katalah lepas 4 bulan lahir anak tu anak zina kan, anak tu anak zina, maka dia dibankan, pergi mahkamah syariah setuju, kemudian dibankan kepada si ayah biologi ni yang berzina dengan si ibu dia kan. Tetapi mahkamah keluarkan perintah boleh ban kepada ayah biologi, tetapi tidak boleh mewarisi harta pusaka si ayah apabila ayah tu meninggal dunia. Tuan-tuan kena tahulah, sebab tu dia setengah kes dia bukan straightforward. Dia ada beberapa isu yang kita perlu perhatikan. Baik. Kemudian yang muka surat yang ketiga tu, waris tingkatan yang pertama. Ini yang saya sebut. Dia ada tingkatan pertama, tingkatan kedua, tingkatan ketiga. Yang tu panjang lebar lah, nanti kita akan cerita. Tetapi bila berlaku kematian, hak ni dulu nombor 5. 5 waris ni dulu. Kan? Ayah, ibu, pasangan, suami atau isteri kita. Nombor 4 anak lelaki, nombor 5 anak perempuan. Ini senang ingat. Jadi secara umumnya yang tu kan, 5 ahli waris pada tingkatan yang pertama. Baik. Muka surat yang keempat, siapa dia waris di kalangan kaum lelaki? Di kalangan kaum lelaki siapa dia waris yang ada? Kan? Yang pertamanya anak lelaki. Ya, ini nombor 1, anak lelaki. Siapa yang jadi anak lelaki? Dia ni kuat ni. Dia ni kuat. Nanti kita akan cerita. Kan, apa dia ashabul furud? Kan, apa dia asabah? Kan, ada orang dia ashabul furud, pada masa yang sama dia asabah. Dia dapat panggu dia, bahagian dia, dah dapat panggu dia, dia perhabis pula baki hak ada. Kan, itu contoh bagaimana bila kita bercakap tentang faraid ni, dia ada bahagian-bahagian dia, panggu dia yang kita nak kena tahulah, yang kita nak kena tahu. Ada orang dia hanya ashabul furud, kan, dia hanya dapat bahagian aja, kan, berapa persen, berapa bahagian, tapi dia bukan asabah, dia bukan perhabis. Ni sedap jadi orang lelaki ni. Okay. Nanti kita akan cerita sedap ke tak sedap, kita akan cerita lepas ni kan. Ada benda sedap, ada benda tak sedap. Baik, nombor 1 anak lelaki, nombor 2 cucu lelaki dari anak lelaki. Kena faham tu, bukan cucu lelaki, cucu lelaki dari anak lelaki. Kena tahu tu. Tu nombor 2. Nombor 3 ayah, bapa. Nombor 3 bapa, nombor 4 datuk, nombor 5 saudara lelaki seibu sebapa. Maknanya saudara lelaki seibu sebapa maknanya adik-beradik lah, adik-beradik kandung kan. Kita bin yang sama, mak kita pun sama juga. Itu maksud saudara lelaki seibu sebapa. Saya rasa semua orang faham lah. Nombor 6 saudara lelaki sebapa, bin je sama, mak lain. Nombor 7 saudara lelaki seibu, mak sama, bin lain. Tadi bin sama, mak lain. Yang ni mak sama, bin lain. Nombor 8 anak saudara lelaki dari seibu sebapa, anak saudara. Nombor 9 anak saudara lelaki dari seibu atau sebapa. Nombor 10 bapa saudara seibu sebapa. Nombor 11 bapa saudara sebapa. Nombor 12 sepupu dari bapa saudara seibu sebapa. Nombor 13 sepupu dari bapa saudara sebapa. Nombor 14 suami. Nombor 15 hamba sahaya. Okey. Okey dah? Baik, hamba sahaya pun dapat. Jadi orang mata tinggi B ni siapa ada hamba sahaya? Tak ada zaman kita lah. Zaman kita di pelabatan ni tak ada lah kan. Nanti hamba sahaya ni kalau ada perang. Kalau ada perang, tuan-tuan jadi komando, frontliner kan. Duduk barisan depan, bunuh musuh. Tuan-tuan bunuh musuh, tawan musuh tu jadi hamba sahaya. Kan. Tengok tawan orang Amerika contohnya, orang putih. Hamba sahaya tuan-tuan lah. Yang tu hamba sahaya kan. Hamba sahaya. Jadi zaman kita ni bibik tu bukan hamba sahaya, jangan nak pandai bibik pula. Kan? Bibik bukan hamba sahaya. Jadi hamba sahaya pun dia ada panggu dia. Baik. Katalah semua 15 orang ni ada semua hidup. Semua ni hidup 15 orang. Tuan-tuan tengok muka surat yang keempat yang bawah tu. Maka siapa yang layak? 3 orang tu je yang layak. Untuk orang lelaki saja dulu ni. Untuk orang lelaki saja. Semua lelaki tadi hidup.
datuk hidup kan, cucu hidup, apa semua hidup, anak menakan hidup, anak saudara hidup, semua hidup, sepupu hidup, semua hidup, maka dia kata yang dapatnya adalah ayah kita, ayah si mati, anak lelaki si mati, dan suami si mati. Kan? Masuk dah hak 5 tadi? Adakah hak 5 tadi kan? Ayah, ibu, pasangan, anak lelaki, anak perempuan. Jadi 3 ni termasuk 5 tadi. Itu yang kita panggil waris tingkatan yang pertama, hak mula-mula sekali. Jadi bila dah ada 3 orang hak lelaki ni, hak lelaki lain semua tak dapat. Hak lelaki lain semua tak dapat. Baik. Kemudian kita cerita pasal waris perempuan pula, kan? Waris perempuan. Waris perempuan, nombor 1 anak perempuan, nombor 2 cucu perempuan dari anak lelaki, nombor 3 ibu, nombor 4 nenek sebelah ibu, nombor 5 nenek sebelah bapa, nombor 6 saudara perempuan seibu sebapa, nombor 7 saudara perempuan seibu, nombor 8 saudara perempuan sebapa, nombor 9 isteri, nombor 10 tuan perempuan bagi hamba sahaya, kan perempuan tu dia ada hamba sahaya, 10 orang perempuan. 10 orang perempuan ni semua ni pun dikira waris. Tapi kalau semua, kan, kalau semua ni hidup, hak layaknya siapa dia? 5 orang ni. Anak perempuan, cucu perempuan dari anak lelaki, ibu, saudara perempuan si ibu sebapa, dan isteri. Tapi macam yang kita sebut tadilah, kalau ada hak 5 tadi, maka hak lain tu terhalang. Kan, hak lain tu dia ada mahjub. Sebab tu bila kita bercakap tentang waris, tuan-tuan kena tahu nombor 1 ashabul furud. Hak dapat bahagian, dah tentu dah bahagian berapa pecahan-pecahan tu. Nombor 2 mahjub, orang yang tertabir, yang terhijab, yang terhalang. Bila anak lelaki ada, cucu ni tak dapat. Dia lagu tu, kan. Jadi kita nak kena tengok siapa yang terhijab. Nombor 3 asabah, yang tukang perhabis. Jadi tuan-tuan kena tahu 3 tu. 1 ashabul furud, orang yang dah ada pecahan dia, yang dah ditetapkan pecahan dia. Nombor 1 dia wajib dapat yang tu. Nombor 2 dia berhak dapat yang tu. Nombor 2 dia kita panggil penghalang tu, siapa yang terhalang. Bila ada orang lain, orang tertentu, dia terhalang. Macam saya sebut tadilah, cucu dia terhalang bila ada anak, kan. Bila ada anak lelaki tu, bila ada anak, maka cucu hak bawah ni dia terhalang. Nombor 3 dia panggil asabah, tukang perhabis, baki apa ni harta yang ada. Baik. Lepas tu muka surat yang ke-6, muka surat yang ke-6, jika semua 25 waris lelaki dan perempuan masih hidup, kalau semua tu masih hidup, 5 sahaja yang layak, yang kita cerita tadi awal tadi, tingkatan pertama. Semua 25 waris ni, waris semua tu, 25 waris itu hidup, maka yang layak terima adalah 5 tu. Ayah si mati, ibu si mati, anak lelaki si mati, anak perempuan si mati, suami atau isteri si mati. Okey. Boleh setakat tu? Boleh nah? Panjang lagi cerita ni. Baik, kemudian kita start dengan suami dulu. Boleh tengok wajah-wajah suami. Seronok tak ni? Jangan ada hati, bilalah bini aku nak mati. Jangan ada perangai lagu tu. Kan? Tambah pula isteri jenis suka beli insurans. Kan? Isteri jenis suka himpun takaful. Beli takaful tu, insurans ni, takaful tu macam-macam. Isteri pun tunjuk, abang ni, nak tunjuk kat abang ni, saya beli macam-macam ni. Dia kata, kalau saya mati, hak ni 100,000, hak ni pula 500,000. Kita duduk terbayang, duduk teringat ni. Bila hang nak mati ni? Perangai lagu tu jagalah, kan. Jenis perangai apa ni tidak bagus. Perangai tidak bagus. Yang isteri beli insurans macam-macam, kita guna istilah belilah, kan. Dia sebenarnya bukan beli. Kalau takaful kita panggil contribution, kan. Kita buat sumbangan. Takaful. Jadi isteri ni dia ambil takaful ini macam-macam. Yang suami tak ambil apa-apa pun. Teruk tu. Lah sekali bila isteri mati, dia kahwin 2, kahwin 3 lah apa semua. Kawan tu duduk dalam kubur. Kan? Lepas tu anak Korea duduk bercakap, tu tengok tu, apa bini mati beli insurans apa semua dapatkan dia apa semua. Jadi biasalah masyarakat, kan. Tapi apa yang kita nak bagi tahu, nombor 1 bahagian suami. Ashabul furud, kan. Ashabul furud maknanya pemilik ataupun orang yang memiliki bahagian pecahan yang telah
difardukan, yang telah ditetapkan oleh hukum syarak. Nombor 1 berapa? Setengah. Macam mana keadaan suami kepada si mati yang mana suami dapat setengah? Macam mana? Dia kata situ, nombor 1 dia kata, jikalau isteri itu tidak ada anak kandung lelaki atau perempuan, sama ada bersama suaminya sekarang atau bersama suami lain yang pernah dinikahi sebelumnya. Tak ada anak. Perempuan tu dia mati, dia tak ada anak. Sama ada anak dengan suami dia hak duk cakap ni, sekarang kita duk cakap isu dia sekarang ni, ataupun bekas suami dia dulu, dia pernah kahwin dulu dengan suami tu, dia tak ada anak juga. Maka bagi perempuan yang tidak ada anak kan, dia tidak ada anak, maka suami tu dia punya panggu dia, bahagian dia setengah. Itu keadaan dia, setengah. Nombor 2, jikalau kesemua anak kandung isteri itu telah meninggal dunia sebelum kematian isteri berlaku. Ada anak tapi anak dia mati dulu. Kan? Hak tadi tak ada anak, dia mandul, kan? Dia tak melahirkan anak. Itu nombor 1. Nombor 2, ada anak, cuma anak mati dulu, barulah si isteri tu mati, kan? Maka suami dia dapat setengah. Baik, nombor 3, jikalau isteri tidak ada cucu lelaki dari anak lelaki kandungnya. Jadi dah anak tak ada, tengok cucu pula, kan? Mungkin anak dia mati dulu, tapi anak dia ada anak, mana dia ada cucu. Maka kalau ada cucu, suami tadi tak dapat setengah. Boleh kan? Faham kan? Jadi kalau isteri itu tak ada anak, cucu lelaki dari anak lelaki kandung pun dia tak ada, maka suami dia akan dapat setengah. Boleh? Okey. Nombor 2, suami dapat suku. Kan? Nombor 2, suami dapat suku. 1/4. Macam mana? Jikalau isteri itu ada anak kandung lelaki atau perempuan bersama suaminya sekarang atau dari suami yang sebelumnya. Anak kandung isteri, maksud dia apa? Maksud dia ialah anak yang dilahirkan dari rahimnya sendiri. Jikalau isteri pernah melahirkan anak luar nikah, anak itu tetap berstatus anak kandung kepada ibunya. Ada beza, kan? Anak zina sebagai contoh, bagi si ibu dengan anak zina bagi si ayah dia lain. Ayah bila dia berzina dengan si ibu, dia tak kahwin, lahir anak tu tak boleh bin kepada si ayah dan tak boleh terima pusaka. Kalau bin pun dia tak boleh terima pusaka. Iaitu kita nak kena tengok case by case lah, tengok mahkamah syariah buat keputusan macam mana. Tapi ibu lain, ibu na'udzubillah, katalah dia berzina, kan? Walaupun anak tu anak zina, anak tu tetap anak dia. Diiktiraf oleh hukum syarak. Sebab dia lahir daripada rahim dia. Padahal si ayah tadi pun datang daripada sperm ayah dia juga. Tapi hukum syarak tidak iktiraf. Hukum syarak tidak iktiraf. Jadi itu kita nak kena bezakan lah. Kena bezakan. Dan juga kena lihat kepada keputusan mahkamah. Kalau ada, mahkamah buat keputusan. Dia tak semestinya sama. Kena tengok case by case. Baik. Kemudian jika isteri ada cucu lelaki dari anak kandung lelakinya, dalam keadaan semua anak kandung dia telah meninggal dunia. Bila anak kandung si perempuan ni mati, anak kandung dia pun mati semua. Yang adanya cucu lelaki daripada anak kandung lelaki dia. Maka suami si mati dapat suku, dapat 1/4. Jadi suami ni dia ada setengah, dia ada 1/4. Suku dengan 1/4. Kalau ada orang kata, ustaz ni ada orang situ suami dapat 1/6, macam mana? Tak ada, 1/6 tak ada. 1/6 tak ada, 1/8 tak ada. Suami kepada si mati setengah, 1/2 ataupun 1/4. Baik. Nanti kita sambung balik secara detail cerita pasal suami ni. Itu hak ringkas dulu. Isteri pula, kan? Isteri pula. Ni boleh sampai pukul apa ni? Sikit lagi main polis tangkap pula. Apa setengah? Boleh Apa setengah? Boleh. Baik. Bahagian suami pula. Bahagian isteri pula.
bahagian isteri. Baik, isteri nombor 1, isteri yang mendapat bahagian harta pusaka suami ialah isteri yang masih di dalam ikatan pernikahan yang sah dengannya. Baik, maksud dia yang masih lagi suami isteri. Bekas isteri, maksud bekas isteri maknanya dia telah bercerai, tidak boleh menjadi ahli waris dan tidak boleh menerima bahagian daripada harta tu. Kalau dah bercerai, tak boleh. Tapi nak kena tengok dulu, dia bukan full stop tu, dia koma. Dia koma, bukan full stop, bukan titik tu, bukan noktah, dia koma. Isteri baru dapat harta pusaka daripada suami dia bila suami dia mati, dengan syarat dia masih lagi isteri. Kalau bercerai, dia tak dapat. Faham sangat tu? Koma. Kan? Bukan titik lagi. Baca nombor 2 pula. Nombor 2 kata, isteri yang ditalak dengan talak raj'i, kan, talak yang boleh rujuk. Talak 1 atau talak 2. Dan masih dalam tempoh iddahnya, masih dalam iddah. Iddah dia tengoklah iddah macam mana, kan. Kalau dia masih ada period, kan, salasata quru, 3 kali suci. Cara nak kira 3 kali suci tu tengok pula, kan, macam mana period dia dan syarat di mahkamah kita dah bagi tahu sebelum ni. Kalau nak bercerai kena sewaktu suci yang belum bersama. Suci yang belum bersama. Kalau suci sebelum pergi mahkamah dia bersama dulu. Ada kes saya buat, saya sendiri buat kes tu, tuan-tuan. Suami isteri dia nak bercerai. Biasa suami isteri kalau bercerai, kereta lain-lain dia tak main kereta sama. Dah bergaduh ni, tengok muka pun tak mau, benci, meluat sungguh. Kan? Suami sampai kereta lain, isteri sampai kereta lain. Susah nak jumpa suami isteri dia nak bercerai, dia datang satu kereta, susah. Saya boleh bilang dengan jari, selama jadi lawyer, tuan-tuan, boleh bilang dengan jari. Ada, tapi boleh bilang dengan jari. Tak ramai. Hak boleh main satu kereta. Tiba-tiba anak guam saya ni perempuan. Kes mahkamah, janji dah kena ada di mahkamah pukul 9. Pukul 9 kena ada dah di mahkamah. Sebab nak bercerai ni. Klien saya pukul 8 telefon dah. Tengok nombor dia, alamak, pasal apa dia telefon? Kok dia tak boleh mai ke apa ke? Tak apa, angkat telefon. Ustaz, saya ada masalah sikit ni. Kan? Isteri ni cerita kat saya, ada masalah. Saya kata masalah apa? Bukan ustaz kata kalau nak bercerai hari ni saya kena suci. Saya kata kena suci lah, pasal perempuan main period ke hari ni? Tak, bukan main period, saya suci hari ni. Dia kata. Saya kata baguslah, kalau dah suci boleh pergi mahkamah. Bukan ustaz kata kalau suci tak boleh bersama dengan suami. Tak boleh lah, dah nak bercerai dah. Nak bersama apa? Dah bercerai. Dia kata ni masalah suami saya ni, dia kata. Masalah apa pula, kan? Dok, suami saya kata last kopek, dia kata last kopek. Saya kata Allah, astagfirullahalazim, ada juga hak macam tu, last kopek, pusingan akhir. Tang corner dia nak juga. Tang corner dia nak juga. Saya kata ikut puan lah, kan. Kalau puan nak ikut dia, kan, kita tangguh lah hari ni. Saya tak mau tangguh, dia kata. Saya tak mau tangguh. Saya kata ikut puan lah. Kalau puan bersama dengan dia pagi ni sebelum pergi mahkamah, saya bimbang mahkamah, biasanya mahkamah akan tangguh lah. Mahkamah nak suci yang belum bersama. Itulah cerita dia. Boleh cerita setakat tu ya. Hak lepas tu tak boleh cerita. Kan? Jadi bercerai ni tuan-tuan, dia bukan semua straightforward. Dia ada macam-macam simpang siur, bengkang bengkok dia, macam-macam masalah. Jadi itu antara masalah yang berlaku. Jadi kalau perceraian, kan, talak raj'i, talak yang boleh dirujuk. Berapa lama? Salasata quru, 3 kali suci. Mazhab Syafi'i, salasata quru maksud dia 3 kali suci. Mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi, salasata quru maksud dia 3 kali haid, 3 kali period. Kalau kita buat kiraan tu, mazhab Syafi'i dia lebih pendek. Mazhab Hanafi dia panjang sikit. Tak adalah panjang sangat, panjang sikit je. Sebab dia kira daripada haid. Baik, maka dalam tiba-tiba lepas sebulan bercerai, suami mati. Lepas sebulan bercerai, suami mati. Cek, bercerai tu cerai macam mana? Talak 1.
Suami cerai bini dia kata kat bini dia, aku tak bagi harta aku, dia kata. Ni untuk anak kita ya. Hang pakai mampui, dia kata. Dia bagi ayat tu. Hang pakai mampui. Dia kata. Bumi pun tak terima hang, dia kata. Dia punya marah. Langit pun tak mau terima. Malaikat pun tak mau terima. Dia punya marah sungguh. Dia mati. Dia mati. Sebulan, dalam masa sebulan lepas dia bercerai. Masih dalam iddah. Dapat tak? Orang belakang lompat lah. Pergi kat kubur, mampu ya bang. Kan? Orang bergaduh ni tuan-tuan, saya tak mau cerita lah. Tapi ringkas lagu tu lah, orang bergaduh. Perkataan tu mampu bukan babi pendek, kerbau pendek, semua keluar lah. Kan? Keling, semua perkataan yang tak sesuai semua keluar. Kita bergaduh ni padan-padan lah. Bila dah bercerai tu, tak payahlah kita guna ungkapan buruk depan anak kita. Anak kita anak dia juga, kan? Kita duk burukkan suami kita, duk burukkan isteri kita, buat apa? Itu mak dia, itu ayah dia. Hak lepas tu, let bygone be bygone. Lepas tu lepaslah, kan? Kita dah mulakan hidup baru, kita tak payah nak burukkan bekas pasangan. Baik, maka kalau talak satu, talak dua, dia dikata talak ruj'i. Dalam iddah, maka bekas isteri, walaupun nama dia bekas isteri, tapi bila talak ruj'i dia dapat, dengan syarat masih dalam iddah. Tapi kalau talak tiga, tak boleh. Sebab dia bukan talak ruj'i. Sebab dia tak boleh kembali lagi, dia dah tak boleh kembali dah sebagai suami isteri. Baik, yang ketiga dia kata isteri yang diceraikan dengan talak bain, talak tiga, tidak boleh mewarisi dan bukan waris harta pusaka suami. Dia bekas isteri dan tak boleh rujuk, kan? Maka tak boleh. Yang keempat, jika suami ataupun si mati mempunyai lebih daripada seorang lelaki, daripada seorang isteri yang sah ketika kematian berlaku, maka bahagian untuk isteri hendaklah dikongsi sama rata sesama isteri tersebut. Isteri tersebut tidak boleh mendapat bahagian yang berasingan. Jadi isteri dapat berapa, dia share lah. Panggung isteri 1/4. Isteri dia ada berapa orang? Ada 4 orang. Jadi 4 orang kena kongsi hak 1/4 tu. Dia bukan 1/4 habis orang lain tak dapat apa. Kan? Jadi maksud 1/4 tu atau 1/8 tu ialah hak panggu isteri tu. Isteri dia ada berapa orang? 3 orang, dia kena share. 3 orang tu kena share hak 1/4 ataupun 1/8 tu, kan? Dia kena share. Lepas tu ustaz, kalau isteri ada 10, macam mana isteri ada 10? Pening saya. Tengok apa dia? Syiah. Kan? Syiah, isteri ada 10. Tu ampun aku tak kan? Jadi isteri ada 4, ada 3, ada 2, dia kena kongsi. Biasanya dalam masyarakat kita ni si seorang, kan? Si seorang, maka dia dapat, kalau 1/4 tu dia dapat semua 1/4, kalau 1/8 dia dapat semua 1/8. Jadi macam mana isteri yang dapat 1/4 ni? Isteri yang dapat 1/4, yang ni muka surat 8, betul ya? Muka surat 8. Isteri yang dapat 1/4 adalah isteri yang mana nombor 1, jikalau suami tidak ada anak kandung lelaki atau perempuan sama ada dengannya atau dengan isteri-isteri yang lain atau dengan isteri yang telah diceraikan. Jadi suami tak ada anak kandung, maka isteri dapat 1/4. Okey. Yang nombor 2, jikalau kesemua anak kandung suami telah meninggal dunia sebelum kematian suami berlaku. Lebih kurang macam cerita tadi jugalah. Ada anak tapi anak mati dulu. Mana anak mati dulu, kan? Isteri dapat 1/4. Nombor 3, suami tidak ada cucu lelaki dari anak kandung, daripada anak lelaki kandungnya. Anak dia semua mati dah, kan? Cucu lelaki pun tak ada juga, kan? Ni pun isteri dapat 1/4. Ni ashabul furud ni. Apa dia maksud ashabul furud? Maknanya pecahan tu dah tetap dah, tak tukar dah. 1/4 tu memang hak dia. Itu maksud ashabul furud. Suami kita cerita tadi, kan? Suami ashabul furud, isteri pun ashabul furud. Okey, boleh ya? Baik, macam mana isteri yang dapat 1/8? Baik, isteri yang dapat 1/8 ialah nombor 1, jikalau suami ada anak kandung lelaki. Dia ada anak kandung lelaki ataupun anak kandung perempuan dengannya, atau dengan isteri-isteri yang lain, atau dengan isteri yang telah diceraikan. Anak kandung suami mestilah anak yang dikandung dalam keadaan telah berkahwin. Jikalau anak tu sebelum kahwin, anak tu anak zina, anak luar nikah kepada si mati,
mana si suami tu, ayah dia tu, dan bukan anak kandung, maka dia bukan anak kandung dalam pengertian hukum syarak, kan. Yang tu tuan-tuan boleh baca sendirilah, pertalian nasab antara bapa luar nikah dengan anak luar nikah tu tuan-tuan boleh baca sendiri, ya, boleh faham kan. Anak zina ni memang tak diiktiraf. Baik, nombor 2, jikalau suami ada cucu lelaki dari anak lelaki kandungnya dalam keadaan kesemua anak kandungnya telah meninggal dunia, maka isteri dapat 1/8. Baik. Seterusnya muka surat ke-9, bahagian anak lelaki. Bahagian anak lelaki. Baik. Nombor 1, jikalau anak lelaki itu merupakan anak tunggal, kan, tiada anak lain, dia akan ambil semua baki harta yang ada. Yang kita panggil asabah ni. Kan, asabah ni dia ada 3 pula asabah, yang tu kita kena cerita kemudian lah. Tapi asabah ni dia ada asabah dapat semua, kan. Ada asabah yang dapat hak baki selepas ashabul furud. Orang ni dapat berapa, 1/4 ke apa semua, ada baki, asabah dapat. Asabah perhabis hak baki tu. Asabah yang ketiga, asabah hak malang, hak paling malang. Dia tukang perhabis tapi tak ada baki. Kan, dia tak ada baki. Ni kita kena cerita episod seterusnya, macam mana asabah tukang perhabis. Oh, saya asabah ke ustaz? Oh, best asabah. Lepas bagi tengok tak ada apa pun dapat kat dia, diperhabis oleh ashabul furud, maka hak tu asabah paling malang. Asabah paling malang. Nanti kita akan ceritalah asabah hak grade nombor 1, asabah grade nombor 2 dengan asabah grade nombor 3, kan. Baik, tapi anak lelaki ni hak paling kelas lah. Sebab tu biasanya orang kahwin nombor 1 dia nak anak lelaki. Punca dia pasal apa? Pasal ni. Punca pasal apa orang kahwin dia nak anak lelaki? Pasal ni. Sebab dia tak mau harta dia jatuh ke orang lain. Tak mau harta dia jatuh ke orang lain. Tuan-tuan ni jenis macam tu jugakah? Harta tak mau jatuh ke orang lain. Minta maaf lah, saya bukan nak hina siapa-siapa, tapi nak cerita sebagai teladan. Sebagai teladan. Saya ada kenalan, tuan-tuan, saya ada kenalan, tak mau ceritalah dekat mana. Saya ada kenalan, dia orang baik, dia bukan orang tak baik. Kita ni orang bagus-bagus kan. Dia orang baik. Tapi dia adalah bahagian yang tak berapa bagus. Dia orang baik, tapi dia ada side yang tak berapa bagus, iaitu keluarga dia sangat taksub pada harta ni. Mana harta ni keluarga kita saja, tak boleh jatuh dekat orang lain. Harta keluarga kita saja, tak boleh jatuh ke orang lain. So macam mana dia orang buat, family dia orang buat macam mana? Kahwin semua dengan sepupu. Kahwin semua dengan sepupu, tak kahwin dengan orang lain. Bukan macam saya lah, lahir Kelantan, kahwin dengan orang Temeloh, duduk Penang. Orang pun pening, apa ustaz ni main Penang, kan, tak ada kaitan langsung kan. Setengah orang kahwin dengan orang KL, kita orang Penang kahwin dengan orang KL, apa masalah? Tak ada masalah, kan. Kahwin dengan orang yang tak ada hubungan apa-apa pun, kan. Tapi ada orang dia sayang harta dia tadi, dia nak pastikan harta dia tidak mengalir keluar, mengikut definisi dia lah, mengikut definisi dia tak mengalir keluar, maka dia kahwin sama-sama sepupu. Tak apalah, itu pilihan masing-masing, kan. Bukan haram pun, cumanya apa ni, pilihan tu terbatas lah. Kahwin dengan sepupu je, nak pandang orang lain tak boleh. Kan, itu terhad. Yang keduanya, jikalau anak lelaki itu lebih daripada seorang, maka mereka berkongsi baki harta itu secara sama rata antara mereka. Anak yang ada tu lebih daripada seorang, ada 2 orang, ada 3 orang, dia perhabis harta tu, dia share sama-sama dia je, kan? Dia share sama-sama dia. Nombor 3, jikalau si mati ada anak lelaki dan anak perempuan, maka baki harta hendaklah dibahagi mengikut ratio 2:1, iaitu anak lelaki dapat 2 bahagian anak perempuan, kan. Jadi 2 kali ganda anak lelaki ni dapat. Jadi dah 8.5, kita terpaksa berhenti dulu. Nanti kita akan sambung panjang lagi cerita ni, bahagian anak perempuan macam mana. Bahagian anak lelaki tu pun tak habis lagi, tuan-tuan. Dia ada panjang lagi cerita di situ, insya-Allah. Mudah-mudahan kita boleh faham selok-belok berkaitan dengan waris, cara nak bahagi, kan, aturan nak bahagi, instrumen yang terlibat dan sebagainya. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim
li wa lakum. Okey, saya dah terlupa tuan-tuan. Ni ada satu pengumuman dana wakaf KAPET. Dana wakaf KAPET untuk surau kita ni lah, Surau Perkhidmatan Tinggi B. Dana yang diperlukan adalah sebanyak RM35,000. Projek ni kos dia RM35,000. Saya percaya ada kupon yang tuan-tuan boleh tengok kat luar ke kat mana tu. Nombor akaun pun ada situ. Nombor akaun Bank Simpanan Nasional. Boleh hubungi nombor-nombor yang telah tertera itu. Dan dalam Sahih Muslim dinyatakan apabila matinya seorang